حنيت شهيد راحل عالجنة بكير شهيد تارك فينا شوق كبير تارك دمعة مشغول بأسرار شهيد يا ما عالروضة جينا شهيد ضيفك كان يلاقينا يعني دمعة وألم فراق ونار يعني دمعة وألم فراق ونار Tiada lagi sosok digeruni Zionis Abu Ibrahim setelah sekian lama menjadi buruan penjenayah dunia sehingga digelar public enemy nombor 1 Israel. Akhirnya, Yahya Sinwar terbunuh di saat mempertahankan tanah airnya. Walaupun kematian ketua politik Hamas itu memberi kabar duka buat umat Islam di seluruh dunia khususnya rakyat Palestin, namun ia berita gembira dan hadiah terbesar buat Sinwar yang mendamparkan mati syahid. أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالاف 16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة منها اللي بيموتوا منها الناس. فخريتها يعني بتعرفوا بقى على 60 وبعد 60 بشويه يعني احنا بنصير يعني قد اقتربنا من الوعد الحق ومن ميعاد الوفاه الطبيعيه. فانا افضل ان اقتل شهيدا عن ان اموت فطيسه. Selepas dituduh sebagai jurutera utama serangan 7 Oktober, Sinwar terus menjadi buruan utama Israel. Lebih mengaibkan, Zionis acap kali mentularkan berita kejayaan mereka membunuh Abu Ibrahim, padahal Sinwar masih ligan menyusun atau gerak strategi melawan musuh umat Islam itu. Namun apabila ada masa Sinwar muncul di halayak, tentera Tel Aviv malu sendiri sehingga terpaksa memadam cerita palsu mereka. Sehinggalah tanggal 17 Oktober, selepas lebih setahun Taufan Al-Aqsa, Zionis akhirnya berbangga dapat menyembelih ketua Biro Politik Hamas itu. Walaupun Israel dilihat cuba mendabik dada dengan penyebaran video saat-saat akhir nyawa Sinwar bertujuan menjatuhkan maruahnya, tetapi dunia melihatnya sebagai bukti pejuang sebenar dan kematiannya dianggap sebagai pahlawan sejati. Dalam keadaan nazak, Sinwar masih berjuang mempertahan tanah air tanpa senjata canggih hingga kisat akhir darahnya. Walaupun perjuangan Yahya Sinwar sudah berakhir, namun pewarisnya baru sahaja bermula. Slogan Arab ada menyebut, jika Sinwar meninggalkan medan perang, Palestin akan melahirkan 1000 Sinwar. Tentera Hamas tidak sesekali akan meletakkan senjata selagi penceroboh tidak berambus dari tanah air mereka. إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم. Bagaimanapun, Israel cuba menggertak dan mengugut Hamas supaya mengosongkan Gaza dan membebaskan tebusan mereka dengan menyebarkan video kematian nyawa Sinwar. Kononnya,
pengakhiran mereka akan menjadi seperti Abu Ibrahim. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. Netanyahu juga mungkin bangga dengan pasukan tenteranya selepas berjaya menghapuskan Sinwar. Namun mereka lupa, insan yang tahu di mana tebusan Israel berada juga telah dilenyapkan. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. Kematian Sinwar dan pejuang-pejuang Islam lain sebenarnya menambahkan semangat dan kekuatan Hamas untuk meneruskan misi ke arah pembebasan Palestin. Mereka rela syahid daripada menyerahkan tanah suci kepada penjajah durjana, dan Netanyahu diingatkan supaya tidak berangan kuasai Gaza selagi Hamas masih bernyawa. Musuh nombor 1 Israel, Yahya Sinwar, dilahirkan pada 29 Oktober 1962 di Kem Han Yunis, Gaza. Lelaki berusia 62 tahun itu dikenali sebagai terkuat dan paling kontroversi di kalangan pemimpin Hamas. Beliau memulakan karier politiknya sebagai aktivis di Universiti Islam Gaza. Seterusnya, menyertai gerakan melawan pendudukan Israel. Namun apa sebenarnya yang digeruni Israel terhadap Sinwar? Kekuatan Sinwar terletak pada ilmu dan semangatnya. Ketika di dalam penjara sejak 1988 hingga 2001, beliau telah mempelajari bahasa Ibrani dan mahir tentang politik Israel. Kelebihan yang diperolehi dari musuh yang kemudiannya ditukar menjadi senjata. Penyiksaan yang dilalui saban malam ditukar dengan ilmu baharu untuk penduduk Palestin. Sinwar terkenal kerana sikapnya yang keras dan tegas terhadap Israel. أننا نرفض رفضا قاطعا أي اشتراطات في موضوع تبادل الأسرى، والأسرى الموجودين لدينا هم قضية إنسانية مستقلة، أسرى مقابل أسرى. Biarpun susuk tubuhnya tidak muncul di halayak, tetapi beliau terlibat menggerak strategi ketenteraan, antaranya serangan pedang Baitul Maqdis Mei 2021, March of Return dan The Breaking Siege 2018 yang meningkatkan ketegangan antara Gaza dan Israel. Kerana itulah beliau digelar lelaki halimunan, menelanjang kelemahan Israel dalam senyap. Sinwar antara individu yang mengasaskan Brigade Izzuddin Al-Qassam selepas tamat pengajian, dan pasukan itulah yang menjadi ketakutan dan kegerunan kepada rejim Zionis. Selepas kematian Yahya Sinwar, dunia menunggu siapa penggantinya. Bahkan tentera Zionis turut ternanti-nanti. Namun Hamas beri bayangan Muhammad Sinwar, iaitu adik kepada Yahya Sinwar, dijangka bakal mengisi kekosongan jawatan nombor 1 kumpulan pejuang Islam itu. Adakah Muhammad mampu menjadi perisai utama rakyat Gaza? Sebelum ini, Yahya Sinwar mengetuai Ketua Biro Politik dan Ketenteraan Hamas, ekoran terpenjara di Gaza selepas kematian Ismail Haniyeh. Bagaimanapun, kali ini Hamas dijangka mengasingkan semula jawatan itu. Geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan adik kepada Yahya Sinwar dilihat paling berpotensi untuk menjadi pemimpin dalam mengatur strategi perang dan pertahanan di Gaza. Tapi di Gaza itu diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur serangan, untuk mengatur pertahanan di Gaza itu, dan pemimpin yang paling dilihat yang boleh
melakukan ini adalah ketua Brigade Khasam, iaitu adik kepada Yahya Sinwar, iaitu Muhammad Sinwar. Jadi itu dia katakan dua bentuk pemimpin. Yang paling penting adalah pemimpin yang tidak akan menjadi sasaran Israel sekali lagi ataupun berkali-kali. Muhammad Sinwar dilahirkan pada 16 September 1975. Kini merupakan Ketua Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap tentera Hamas. Sekiranya benar Muhammad menggantikan abangnya, ia kembali menjadi sosok digeruni Israel dan menimbulkan kebimbangan sekutunya Amerika Syarikat. Dalam pada itu, pengganti Ketua Politik Hamas dijangka akan dipilih dari kalangan pemimpin yang berada di luar Gaza seperti di Qatar untuk mengelak menjadi sasaran Israel. Antara nama yang disebut adalah Khalid Mashal yang merupakan Ketua Pejabat Luar Negara Hamas. Baik, sekian Gawal Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu Palestin minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. راح الولين دمع العين صدقني خير حنين شهيد راحل عالجنة بكير شهيد تارك فينا شوق كبير تارك دمعة مشغول بأسرار شهيد